Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam kelas sains tahun 2 bersama Cikgu Amy. Hari ini kita akan jalankan uji kaji ringkas untuk menyiasat bahan larut lebih cepat berdasarkan standard pembelajaran 8.1.4 dan merumuskan cara bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat dengan menjalankan penyiasatan. Jadi kalau kamu dapat jalankan aktiviti hari ini, dapat jalankan sendiri, kamu akan menguasai tahap 5 dan 6. Okay, jadi kita ulang kaji dulu bahan larut dan tak larut dalam air. Okey, bahan larut ialah bahan yang akan tidak kelihatan apabila diaduk. Contohnya gula, garam, soda bikarbonat. Okey, maksudnya kalau dia serbuk dia akan hilang. Serbuk tu akan hilang. Okey, bahan tidak larut walaupun diaduk berapa lama pun dia masih lagi kekal dalam air tersebut. Contohnya kacang, apa lagi, teh, serbuk teh. Okey, walaupun kita aduk pun dia takkan hilang. Okey, jadi hari ni kita akan fokus kepada bahan yang larut dalam air. Kita nak tengok macam mana kita nak jadikan dia bahan larut. Kita nak jadikan dia larut dengan cepat. Macam mana kita nak tengok nak larutkan dengan cepat. Okey, pernah tak kamu tolong ibu kamu bancuh air? Maksudnya buat air kalau ada orang datang, buat air, letak gula, contohnya buat teh O, sirap ataupun kopi O, Milo O yang menggunakan gula. Okey, bila kita masukkan air, kita masukkan gula, kita akan kacau, aduk. Kita akan aduk. Kenapa kita mengaduk air yang dimasukkan gula? Kenapa kita buat air, kita aduk? Okey, kerana kita nak gula dalam air tu cepat larut dengan cepat. Sebab tu kita aduk. Ada orang aduk cepat, ada orang aduk perlahan. Jadi kita nak siasat hari ni ada 3 uji kaji ringkas yang kita akan jalankan hari ni. Yang pertama, gula dan air panas, air sejuk, aduk ke tak, dan juga saiz gula. Okey, kita tengok situasi yang pertama. Okey, walaupun dia masukkan air ke dalam gula ke dalam air, tapi air masih lagi tidak larut. Jadi kita akan gunakan air panas dan air biasa, air sejuk lah. Okey, bahan kita ialah air sejuk, air panas, bekas, sudu, gula. Okey, kita akan tandakan bekas A dan bekas B. Masukkan gula ke dalam kedua-dua bekas. Okey. Okay, kalau kamu tak ada tikar, tak apa, guna je cawan, mangkuk. Yang penting boleh letak air dan gula. Kemudian aduk kedua-dua bekas, gula ke dalam kedua bekas, aduk dengan serentak. Okey, aduk dua-dua tangan lah, ataupun boleh 2 orang untuk mengaduk. Okey, mari kita lihat pembantu cikgu. Tolong cikgu jalankan uji kaji ini. Kita akan buat uji kaji yang pertama. Menyiasat kelarutan gula di dalam air panas dan air sejuk. Jadi kita ada 2 bekas. Okey, kita ada bekas A dan bekas B. Okey, bekas A akan dimasukkan dengan air sejuk, manakala bekas B akan dimasukkan dengan air panas. Sudu kecil gula ke dalam setiap bidang. Okey. Larutan B yang mempunyai air panas larut dahulu berbanding larutan A yang masih lagi ada gula di dasarnya.
Okey, daripada uji kaji tadi kita dapat lihatkan pemerhatian kita ialah gula dalam bekas B lebih cepat larut berbanding gula dalam bekas A. Okay, kena ingat bekas B ialah air panas, bekas A ialah air sejuk. Jadinya daripada ni kita boleh buat kesimpulan. Okay, kita tengok soalan dalam buku teks tu. Okey. Kesimpulannya kita tengok yang mana air panas ke air sejuk lebih cepat larut. Okey, kita baca. Bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat di dalam air apa berbanding di dalam air apa. Okey, berdasarkan pemerhatian tadi, gula B lagi cepat larut, gula B ialah air panas. Jadi bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat di dalam air panas berbanding di dalam air sejuk. Okey, kita tengok situasi yang kedua. Okey, dia dah letak gula nak buat air teh. Mak suruh air teh dah letak gula. Tapi tengok je gula tu. Walaupun ada gula tapi air tu masih lagi pahit. Kenapa? Itu yang kita nak siasat hari ni. Uji kaji yang kedua. Okey, letak air ke dalam dua bekas. Okey, kemudian kedua-dua bekas kita akan letakkan kuantiti gula yang sama. Okey, tapi gula B dalam bekas B kita aduk, tapi bekas A kita tak aduk. Jom kita tengok mereka melakukan uji kaji. Okey, daripada uji kaji yang kedua, mengaduk dan tak mengaduk, kita tengok gula dalam bekas B lebih cepat larut berbanding gula dalam bekas A. Okay, kita kena ingat bekas B tadi kita aduk, tapi bekas A kita aduk, kita biar je. Lama-lama dia akan larut juga, tapi dia lambat larut. Dia akan ambil masa yang lama untuk larut. Jadinya kesimpulan kita soalan dalam buku teks tu, kita tengok bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat jika diaduk ke tak diaduk. Bekas B tadi kita aduk kan, jadinya bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat jika apa? Jika diaduk. Jadi kalau kamu nak cepat larut gula tu, kenalah aduk air tersebut. Okey, dia akan cepatkan proses larutan. Okay, kita tengok situasi yang ketiga. Okey, dia guna gula cube. Okey, dia dah letak gula cube tapi masih lagi tak manis. Kenapa? Jadi kita akan guna gula cube, okey, gula pasir dan gula cube. Dimasukkan air ke dalam kedua-dua bekas A dan bekas B, sama juga macam uji kaji 1 dan 2 tadi. Kita akan masukkan air ke dalam bekas A dan bekas B. Kemudian air dalam bekas A dan B akan diaduk serentak. Bekas A kita akan letakkan gula pasir, satu sudu kecil gula pasir, manakala bekas B kita akan masukkan gula cube. Gula cube ni bentuk cube lah. Okey, jadi kita akan aduk kedua-duanya serentak. Kita nak tengok yang mana lebih cepat larut. Jom tengok mereka lakukan. Yang ketiga ialah menyiasat ke larutan gula pasir dan gula cube. Jadi kita masukkan air ke dalam bekas A dan bekas B. Kita akan masukkan dalam bekas A gula pasir 1 sudu.
masukkan gula cube dalam bekas ni. Masukkan gula cube dalam tadi. Jadi bahan dalam bekas B dengan bekas A yang lebih cepat larut ialah bahan dalam bekas A, sebab bekas A lebih kecil berbanding bekas B. Gula cube dia lebih besar. Gula cube lebih besar, dia lebih lambat larut. Okay, terima kasih kepada pembantu cikgu. Okey. Pemerhatian untuk uji kaji 3, satu gula pasir, satu bekas lagi ialah gula cube. Gula cube ni dia saiz dia lebih besar. Gula pasir dia lebih halus. Gula cube ni dia dah dimampatkan. Okey, jadi kita lihat tadi uji kaji tadi, gula dalam bekas A lebih cepat larut berbanding gula dalam bekas B. Bekas A tadi gula pasir halus-halus je kan. Bekas B ialah gula cube. Jadi gula A, gula dalam bekas A lebih cepat larut walaupun kita kacau serentak. Okey, sebab bahan bersaiz kecil lebih cepat larut berbanding bahan bersaiz besar. Kalau kita nak dia cepat larut, kita kena cari bahan yang lebih kecil. Jadi kesimpulan uji kaji kita pada hari ini, apa kesimpulan yang dapat kita rumuskan ialah bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat dalam air panas, diaduk dan menggunakan saiz yang lebih kecil. Jadi kalau kamu nak buat air ke atau nak larutkan sesuatu, pastikan gunakan air panas. Kamu kena aduk dan juga pastikan saiznya lebih kecil. Jadi tugasan kamu hari ini ialah buku aktiviti sains tahun 2, muka surat 59 hingga 62. Okey, nampak macam banyak tapi sebenarnya latihan dia sikit saja. Okey, untuk buku aktiviti ni dia adalah uji kaji. Jadi kamu boleh lakukan di rumah atau kamu boleh ulang balik video ni dan jawab soalan. Okey. Jawab soalan dalam buku aktiviti muka surat 59 hingga 62. Okey, kalau kamu dapat lakukan di rumah, uji kaji dalam buku aktiviti tu lebih baik. Okey. Okey, untuk muka surat 60 dia ada gunakan garam. Sama je, garam pun bahan boleh larut dalam air. Okey, jadi setakat tu je untuk hari ni. Cikgu harap kamu dapat siapkan dan dapat lakukan aktiviti di rumah. Okey, sehingga kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Sebarang pertanyaan atau pandangan boleh masukkan di ruangan komen. Terima kasih. Bye.